Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Sani. Selamat datang kepada yang menonton video ni. Hari ini kita akan bercakap tentang media dan grafik. Mungkin anda tanya lepas SPM ni macam tak tahu nak sambung apa. Maybe anda ialah orang yang sesuai untuk media dan grafik. Okay. So, hari ni saya akan kongsikan sedikit banyaklah tentang media dan grafik. InsyaAllah kita akan cuba untuk tak panjangkan video ni. Kita try dalam 10 minit. Okay. First kali saya akan intro sikit tentang diri saya. Nama saya Nuruddin Sani. Saya berasal dari Kedah. Saya ambil diploma Multimedia Design ataupun sekarang Digital Media Design selama 3 tahun di sebuah kolej swasta di Bandar Sunway. Nama dia The One Academy of Communication Design. Kolej ni memang fokus kepada kreatif lah, designer ataupun animation dan illustration. Okay. Seterusnya sekarang ni sebelum ni saya belajar di Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Matri Perlis daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Saya ambil STAM dan selepas STAM tu saya sambung diploma Multimedia Design dan sekarang saya full time di Tok Wee Grand Chakottiau dan anda lihat sekarang ada Instagram ni. So Instagram ni saya lah yang design poster, video dan sebagainya. Seterusnya saya juga buat freelance ataupun saya ambil job-job daripada luar seperti poster design, logo design dan yang terbaru ni saya design poster untuk Moktis, pelancaran baru, flavor baru Moktis iaitu Hazel Kakao. Moktis ni ada dalam 80 lebih cawangan seluruh Malaysia. Dan juga saya turut menjadi videographer untuk sesi syuting artis iaitu Pak Kodi kalau anda kenal. Ropi lah nama dia, Ropi kalau anda kenal. Dan saya ada terlibat dalam pengambilan video lah. Okay, syuting. Okay, kita masuk tentang graphic design. Media dan grafik atau graphic design. Dia akan ada beberapa nama lah seperti multimedia design kan. So, apa graphic design ni? So basically saya tak ada satu istilah yang tepat. So saya just kongsikan yang design ni secara umumnya adalah segala perkara yang berkaitan dengan reka bentuk ataupun design yang bersifat digital. So dalam ni saya listkan lah perkara-perkara yang mungkin anda berminat dan kalau anda masuk certain college akan ada sebahagian besar daripada yang saya senaraikan dalam ni lah. Okay, so apa yang orang graphic design ni buat? Antaranya ialah digital visual design. So basically kalau kita tengok, saya bagi contoh sikit kat sini. Kalau kita tengok kan, banyak dalam ni macam edit gambar kan, bergambar cantik, edit daripada tak masuk akal jadi nampak realistik kan. Kalau kita tengok ni memang nampak edit kan, macam ni kan, tak real pun kan. Tapi macam mana boleh buat macam ni lah, selalu kita dengar Photoshop kan, gambar ni Photoshop, gambar tu Photoshop. So antara yang graphic design ni buat ialah belajar Photoshop lah. Okay. Dan seterusnya Photoshop tu ialah nama apps. So bila orang sebut Photoshop ni antara hasil-hasil Photoshop. Okay. Ni visual design lah yang bersifat digital. So selain tu juga kalau kita tengok orang buat business card, orang buat logo, digital logo, business card, printing kan, buat poster design dan sebagainya. Yang bersifat digital ni, inilah apa yang media dan grafik buat. Seterusnya kita ada 2D dan 3D motion graphic. Okay. So kalau kita tengok macam contoh-contoh saya bagi ni, bergerak-bergerak ni kan, macam ni 2D, ni panggil motion graphic. Motion tu bergerak. So ni antara contoh-contoh motion macam ni kan, nampak bergerak-bergerak ni infografik. Ataupun kita tengok macam video-video kita tengok kat TV kan, perkataan bergerak, tu motion graphic lah. So ni antara yang media buat, graphic designer ataupun multimedia designer buat. 2D dan 3D. 3D, okay, ni contoh 3D. Kalau kita tengok
Macam kadang iklan kereta, apa lagi, iklan-iklan kat TV, kita tengok. Ni antaranya melibatkan 3D lah. So ni antara yang media dan grafik akan terlibat. Okay, kita dah 5 minit berlalu. Okay, saya akan cuba ringkaskan lagi. So okay, kita tengok movie-movie poster kan cantik-cantik kan. So ni antara peranan orang yang ambil media editing, photo editing. Okay. So selain itu juga animation. Animation juga macam tadi saya ada tunjuk beberapa animation. So ni juga termasuk dalam animation. Kita gerakkan karakter-karakter kartun dan sebagainya. Sebagai multimedia designer, kalau anda ambil multimedia design, ada banyak universiti atau college yang offer bidang ni selepas anda habis SPM. So ni antara benda yang anda akan belajar lah. Sebagian besar multimedia designer akan belajar. Okay, so videografi, fotografi, okay, anda akan belajar juga. Okay, sebelum tu saya lupa nak bagi tahu yang ni antara benda yang saya belajar di college lah. Dan saya yakin sebagian besar ni kalau anda ambil course multimedia design ataupun di graphic design di college lain, anda mungkin tak belajar semua tapi sebagian besar. Okay, macam saya ambil multimedia design, sebagian besar daripada ni, ini ialah apa yang saya lalui lah di college saya sepanjang 3 tahun. Satu lagi saya lupa ialah filming. Okay, so videografi, fotografi, video, ambil gambar pakai kamera, macam mana nak bagi gambar video tu cantik, dan akan belajar tentang lighting. Fotografi juga sama, akan belajar tentang lighting, macam mana nak ambil gambar yang cantik, dan macam mana nak guna kamera DSLR yang tebal tu, macam mana nak ambil gambar phone dengan cantik, dan malah boleh buat duit. Okay, so akan juga belajar tentang website design, belajar buat website, macam nak bagi website yang cantik, website yang trending, website yang up to date. And orang tengok, ini bukan website sembelahan. Orang tengok website kita, orang nampak, ni website yang modern. Kita juga akan belajar UI UX. UI UX ni user interface dan user experience. User interface ni antaranya adalah design macam apps. Kan, kita contoh kalau kita buka Foodpanda. So di belakang Foodpanda tu ada satu designer yang mendesign ataupun layout. Kita pergi sini, dia akan bawa ke sini. Tekan ni, akan keluar page ni. So designer di belakang tu ialah UI UX designer. Dan ni antara tugas mereka yang ambil multimedia design. So game design, buat game juga pun ada. Dan juga filming, belajar buat filem, buat short film proper, buat skrip. Apa lagi? Okay, so ni antaranya lah. Okay, anda akan familiar dengan perkara-perkara seperti yang saya mention ni. Okay, alright. So dari segi kerja apa yang best ni? Kerja apa yang best bila ambil graphic design ni? So saya yakin zaman sekarang dengan almost 90% orang ada smartphone, hari-hari tengok phone, hari tengok Facebook, hari tengok movie dan sebagainya. Semua benda perlukan designer. Sekarang ni bisnes kecil ke besar, bisnes apa pun, bisnes jual baju perlukan designer baju. Bisnes jual cakotia pun, jual makanan, jual bisnes kafe, apa segala bisnes, jual suplemen, semua perlukan designer. Sebab nak design poster, nak buat branding, tak kisahlah, semua jenis bisnes dunia ni akan perlukan designer. Sebab tambah sekarang ni zaman teknologi, semua benda dalam skrin kan. Yang nak buat branding, even sekarang ni di zaman yang moden ni, benda perkara-perkara kebajikan, pejabat zakat contohnya kan, dah mula panggil designer-designer untuk designkan poster supaya boleh ceritakan ke orang kan, sebarkan kebaikan, malah dakwah sendiri kan, nak sampaikan Islam. Kalau kita tengok macam ceramah-ceramah dan sebagainya, daripada team media mereka sendiri, yang edit video, yang ambil video, yang record live, nak buat live. So ada team media. Okay, so tu antara apa yang perlukan, di mana designer ni boleh digunakan.
Saya boleh katakan hampir semua benda perlukan designer. Okay, company besar ataupun kecil pun perlu designer. Sekarang pun zaman smartphone, semua orang tengok phone kan. So semua perkara-perkara yang terlibat ni perlukan designer. Okay. So, cabaran, apa challenge yang akan hadapi? Okay, bukan senang nak senang. Okay, designer ni ada orang yang tak masuk universiti pun boleh jadi designer. Buka YouTube pun boleh belajar. Tapi kesan daripada situ ialah akan tinggi competition, saingan yang sangat tinggi. Ada orang just belajar kat YouTube dah mula buka business design. Ada, memang ada. So bukan senang nak senang lah. Anda kena fight, nak kena bersaing dengan lebih lagi untuk dengan designer-designer yang lain. Okay. Okay, yang pertama sekali, tadi saya dah cerita satu. Yang keduanya ialah anda akan spend berjam-jam di depan komputer. Ada orang yang dia tak boleh duduk depan komputer lama-lama. Dan seterusnya, kalau anda nak buat bisnes, nak jadikan design ni sebagai bisnes, ada klien yang tak sanggup bayar mahal, bayar murah. Sebab apa? Sebab design duduk depan komputer katakan siap. Itu kata mereka lah. Jadi itu tak benar. Kita akan perlu spend masa, spend duit dan nak beli komputer yang decent, yang elok untuk buat design dengan lancar. Kita perlukan internet. Okay? Kita perlu bayar kita punya software-software yang kita guna untuk design. Jadi itu tak benar. So nak dapatkan klien yang mahal-mahal ni ada. Tak mustahil. Kena bekerja dengan lebih keras. Okay? Lepas tu anda akan perlu bina nama kan. Kita bina reputasi kan. Kita buat banyak kerja kan. Kita tunjukkan di social media yang kita ni seorang designer yang bagus. Itu antara cara untuk kita naikkan nama kita, untuk lebih ramai orang gunakan kita punya perkhidmatan. Contohlah kalau kita nak jadikan bisnes ataupun nak minta kerja dan sebagainya kan. Of course kita nak minta kerja, syarikat akan cari orang yang berpengalaman, yang dia tahu boleh buat design. Okay. Dan seterusnya, design ni secara umumnya dia berubah dengan sangat cepat. Setiap tahun ada design baru, setiap tahun ada trend baru. So design ni kena sentiasa up to date. Kena tengok Instagram apa trend-trend baru, kena sentiasa peka dengan keadaan semasa kan. Tengok brand-brand besar kan. Kita tengok brand-brand KFC, McD ke Nike, Adidas kan. Macam mana dia buat design. Kita akan tengok kan. Sentiasa up to date. Kena sentiasa tengok. Tak boleh tengok TikTok, tengok video-video yang tak berkaitan. Kena social media pun kena banyak follow page-page yang sentiasa bagi kita trend-trend baru dalam design supaya kita ni tak ketinggalan. Sebab 90-an designer macam ni. Dia tak sama dengan zaman 2020-an. So kena sentiasa up to date. Kalau tak kita akan ketinggalan. Okay. So dari segi mungkin yang sedang menonton agak risau tentang pekerjaan, alam pekerjaan. Okay, apa yang saya boleh kongsikan ialah kalau anda ambil design, orang takkan tengok kita punya sijil. Orang tak kisah kita diploma ke, tak ada diploma ke, kita ada degree ke, kita ada PhD sekalipun. Orang tak kisah. Apa yang orang kisah ialah kita punya artwork, kita punya hasil kerja. Bagus anda cari tempat untuk belajar, college dan sebagainya. Tapi kalau boleh carilah college yang anda betul-betul yakin college tu akan memberi anda satu nilai yang baik lah dalam career design anda lah. Antaranya ialah anda cuba tengok dia punya alumni college tersebut. Tu kalau anda ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, tak apa, pilih je satu, belajar. Bagusnya masuk universiti atau college walaupun ada designer yang tak masuk college ialah, apa yang bagus ialah ada syllabus, ada turutan. Sebab kalau kita belajar di YouTube dan sebagainya, dia tak ada turutan. Kadang-kadang anda akan tengok satu video yang terus level yang terlalu tinggi dan anda tak mampu nak catch up, tak mampu nak follow, tak mampu nak ikut.
So dengan college ni kita akan belajar daripada asas, basic. Dan macam saya dulu, tahun pertama subjek-subjek saya more ke arah seni, sebab nak bagi saya ni jadi seorang yang bila tengok sesuatu tahu dah macam mana nak bagi apa yang cantik, apa yang tak cantik kan. Lebih peka kan. So macam saya tahun first di college, saya subjek saya banyak dihabiskan dengan asas seni. Kami belajar melukis, belajar lighting dan sebagainya. So bila dah naik tahun-tahun seterusnya, saya mula belajar tentang design. Waktu tu saya dah ada satu observation skill, skill untuk melihat sesuatu, analyze, nak analisis apa yang cantik, apa yang tak cantik. Okay. So macam tu lah. And bagusnya kita masuk college ni ataupun universiti ialah kita ada syllabus. Kita belajar daripada beginner sampai jadi power lah. So terpulang kepada anda. Tapi secara mudahnya itulah yang keadaan bila anda jadi seorang graphic designer. So saya nak kongsi sikit beza graphic design multimedia designer. Okay, graphic design ni kalau kecilkan skop, dia more ke arah yang benda-benda yang tak bergerak lah, bukan video dan sebagainya. Graphic design ni kadang fokus kepada buat poster ataupun yang statik, yang tak bergerak. Buat gambar, edit gambar ataupun buat banner, buat poster, social media poster, buat poster social media. Tapi kalau anda tak pasti apa yang anda nak teruskan, saya cadangkan ambil multimedia designer. Dalam multimedia designer, macam yang saya listkan tadi, ini adalah antara benda yang anda akan pelajari. Mana tahu selepas 2-3 tahun dalam course, anda akan minat. Oh, saya minat video lah, saya minat fotografi lah, saya nak jadi fotografer. Ambil multimedia. Saya rasa dalam banyak-banyak college kat Malaysia ni, multimedia ni agak common lah. So anda boleh pilih maybe macam di kawan saya ada di USIM, dia ambil Quran Sunnah dan multimedia dan media. So multimedia ni akan belajar banyak lah. So dari situ anda boleh belajar pelbagai 2D, 3D kan. Dari situ anda boleh pilih mana yang anda minat, dan bila anda nak sambung kerja, anda boleh pilih salah satu yang anda minat tadi. Ataupun anda nak jadi macam saya sendiri, saya multimedia designer, saya buat semua benda. Saya boleh buat semua benda walaupun saya taklah pro semua benda, tapi saya ada asas lah untuk semua benda. So bila diperlukan, saya boleh buat. Terpulang pada anda. Kalau anda nak berfokus pun boleh, nak jadi yang general pun boleh kan? Belajar semua kan. Lepas tu anda pilih mana yang anda nak lebihkan. Okay. Setakat tu saja perkongsian saya kali ini. Maaf nampaknya terlebih 10 minit, terlebih banyak. Sekarang dah 18 minit. Okay, so setakat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau anda nak tanya lebih lagi, anda boleh message saya di Instagram @nuruddin_sani. Jangan risau, just message je. Nak tanya apa-apa pun boleh. Nak tanya tentang design dan sebagainya, nak teruskan bertanya berkaitan dengan media, tak ada masalah, boleh teruskan tanya. Saya berbesar hati untuk membantu anda yang baru habis SPM, yang ada minat dengan media. Saya boleh kongsikan setakat yang saya tahu. So kalau tak ada apa lagi, minta maaf atas salah silap dan kekurangan. Terima kasih kerana menonton video saya ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang tu saya atas diri saya lah. Okey. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.